أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم نور قلبي بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك عبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوحا عارفين وارزقنا فهم النبيين والملائكة المقربين وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma ya Allah, sesungguhnya kami ingin merafakkan kesyukuran dan pujian terhadap-Mu atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Allahumma ya Hakim ya Azim, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini dalam acara webinar anjuran Institut Aminuddin Baki Cawangan Sabah yang bertajuk Kepimpinan Pendidikan Melalui Pembelajaran Sepanjang Hayat. Pemimpin pendidikan, peneraju keilmuan. Kami memohon majlis ilmu ini sentiasa berada dalam redha-Mu ya Allah, yang Maha mengetahui. Anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan limpahkanlah kepada kami kesabaran dan keikhlasan dalam mengikuti webinar ini. Ya Allah, kami menyatakan kesungguhan, komitmen dan iltizam kami dengan roh dan semangat untuk membangun, membina serta mendidik dan memartabatkan anak bangsa supaya berbudi dan berjasa kepada agama, bangsa dan negara. Justru itu ya Allah, berkatilah pertemuan kami, berkatilah juga usaha-usaha kami, ilhamkanlah dalam fikiran dan minda kami idea-idea yang bernas, pandangan-pandangan yang jelas dan keputusan-keputusan yang waras. Kurniakanlah kepada kami limpahan ilmu yang berguna dan kefahaman yang benar. Satukanlah hati-hati kami, eratkanlah silaturahim di kalangan kami, padukanlah tenaga dan usaha kami untuk memartabatkan pendidikan bangsa secara bersama demi mencapai kecemerlangan dan kegemilangan. Allahumma ya alim ya kabir, jadikanlah kami ya Allah dari kalangan hamba-hamba-Mu yang taat dan bersyukur. Jauhilah kami ya Allah dari melanggari perintah-Mu. Kurniakanlah apa kiranya ya Allah kepada kami kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan yang sempurna, fikiran yang waras, minda yang cergas, rezeki yang halal, zuriat dan generasi yang beriman, serta segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, yang Maha Kuasa, hanya kepada-Mu lah ya Allah kami berbakti, dan hanya kepada-Mu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Kabulkanlah doa dan permintaan kami ini ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakuna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Mabat. Kementerian Pendidikan Malaysia 2014 mentakrifkan pembangunan profesionalisme berterusan sebagai pengalaman pembelajaran guru dan pemimpin sekolah melalui penglibatan secara formal dan tidak formal dalam pelbagai aktiviti sepanjang kerjaya untuk meningkatkan pengetahuan, kemahiran, kepakaran dan amalan nilai serta ciri-ciri profesional yang berkaitan bagi meningkatkan kualiti pendidikan untuk memenuhi keperluan pendidikan abad ke-21. Sehubungan itu, pemimpin sekolah seharusnya melaksanakan perubahan dengan memupuk budaya pembelajaran sepanjang hayat, menerapkan pengurusan organisasi berkesan, menjalankan penilaian dan penambahbaikan, serta berupaya menterjemahkan dasar kerajaan dan menjana visi dan misi. Kita langsungkan pertemuan ini yang akan membicarakan satu tajuk yang amat penting terutamanya dalam kalangan pemimpin pendidikan. Izinkan saya
membawa gelombang pemikiran seluruh warga maya kepada webinar kita pada kali ini yang bertajuk Pemimpin Pendidikan Peneraju Keilmuan. Pertemuan kita kali ini didahului dengan bicara aluan oleh Yang Berusaha, Puan Kaziati binti Osman, Pengarah Institut Aminuddin Baki, Cawangan Sabah, yang akan membuka ruang dan minda kita berkaitan pemimpin pendidikan peneraju keilmuan. Dipersilakan, Puan. Terima kasih Tuan Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Webinar kita pada hari ini akan mengupas mengenai kepimpinan pendidikan melalui pembelajaran sepanjang hayat. Pemimpin pendidikan peneraju keilmuan. Dalam bicara saya pada pagi ini, di hari ini menyatakan bahawa kejayaan organisasi sekolah sangat bergantung kepada kewibawaan pemimpin. Dalam dunia yang serba moden dan tanpa sepadan ini, peranan pemimpin pendidikan dilihat semakin mencabar dalam memastikan misi, visi dan matlamat pendidikan itu dapat dicapai sehingga dapat menghasilkan sekolah yang berkualiti dan kemenjadian murid yang kita inginkan dalam dunia pendidikan kita ini. Dalam era globalisasi ini, pemimpin sekolah berperanan penting sebagai ejen perubahan. Hargrave dan Pink dalam kajian mereka pada 2006 menegaskan bahawa pemimpin bukan sahaja berperanan sebagai pengurus, namun memastikan pembinaan organisasi, perubahan organisasi dapat dilaksanakan melalui bimbingan-bimbingan yang diberi. Selari dengan perkembangan pesat dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi, fungsi pemimpin turut berkembang sejajar dengan kemodenan dan sentiasa relevan sebagai sebahagian daripada yang faktor penting dalam organisasi. Pemimpin pendidikan merupakan satu faktor yang dianggap penentu dalam kejayaan sebuah organisasi. Dalam kajian Maya Rosnah dan Muhammad Faizal pada tahun 2012 menjelaskan bahawa kepimpinan sekolah perlu memberi perhatian sewajarnya kepada aspek pembangunan modal insan. Yang lebih spesifiknya adalah modal insan guru. Hal ini disebabkan oleh keupayaan pemimpin menjalankan peranan dalam sebuah organisasi menjadi nadi utama untuk menjamin keberkesanan organisasi itu adalah dengan sokongan dan juga kecekapan guru-guru yang dia terajui. Pengetua sebagai peneraju utama perubahan perlu bertindak menggerakkan setiap tenaga guru, setiap kewibawaan staf dalam menggunakan segala sumber tenaga dan kepakaran. Ini adalah sangat penting kerana pengetua merupakan individu yang dapat membuat keputusan dalam menjalankan atau melaksanakan perubahan kepada sekolah. Seperti yang telah dinyatakan dalam kajian oleh Abdul Said Ahmad Ambotang pada tahun 2017. Pembelajaran sepanjang hayat. Bila dikatakan tentang pembelajaran sepanjang hayat ini, tidak kira di mana kita berada, sama ada sekarang atau masa depan atau setelah kita di luar perkhidmatan, Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2014 telah mentakrifkan bahawa pembangunan profesionalisme berterusan sebagai pengalaman pembelajaran guru dan pemimpin sekolah melalui penglibatan secara formal dan tidak formal dalam pelbagai aktiviti pembangunan profesionalisme berterusan sepanjang kerjaya dalam meningkatkan pemikiran, kemahiran, kepakaran dan amalan nilai serta ciri-ciri profesional yang berkaitan langsung dengan peningkatan kualiti pendidikan bagi memenuhi keperluan pendidikan di abad ke-21 ini dalam IR 4.0 dan IR 5.0. Dinyatakan oleh Shafris Cook dan Soper pada tahun 1998 menyatakan bahawa UNESCO dan tokoh-tokoh pengkaji pendidikan sepanjang hayat adalah proses di mana orang dewasa secara terus-menerus memperolehi dalam perlakuan sedar pendidikan formal atau tidak formal di sepanjang jangka masa hayat hidupnya.
sama ada bagi mengekalkan dan meningkatkan kemahiran atau pembangunan personel itu sendiri. Dalam masa yang sama, pemimpin pendidikan perlulah mempunyai kebolehan mengupayakan kemahiran pelbagai dan menggunakan keterampilan dalam kombinasi operasi tertentu untuk memenuhi keperluan yang mencabar mengikut situasi dalam organisasi. Konsep pembelajaran sepanjang hayat ini perlu diterapkan untuk memastikan peningkatan pengetahuan, kemahiran, kepakaran dan juga amalan nilai dapat diupayakan bagi menghasilkan keberkesanan pada tugas-tugas yang diberikan bagi mencapai matlamat, misi dan misi organisasi. Dengan itu, bersama-sama kita sebagai peneraju organisasi untuk dapat mengupayakan pembelajaran sepanjang hayat dalam kalangan warga organisasi kita. Kerana ia sangat penting, apalagi dalam dunia masa kini yang penuh bukanya, yang tidak pastinya. Maka dengan pembelajaran sepanjang hayat ini, kita dapat update ataupun mengemaskini maklumat-maklumat, pengetahuan, kemahiran, kepakaran dan juga amalan nilai kita. InsyaAllah. Itu saja. Sekian. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha, Puan Kaziati binti Osman. Warga Maya yang dihormati, pentas pertemuan Maya pada kali ini adalah untuk menyelusuri pandangan dan pengalaman ahli-ahli panel, tentunya bertujuan berkongsi idea dan pandangan mereka. Sungguh pun, ruang lingkup diskusi ini berkisar tentang pemimpin pendidikan, peneraju keilmuan, namun sudah pastinya seluruh warga, bukan sahaja dalam kalangan pemimpin atasan, malah juga dalam kalangan pemimpin pertengahan, turut sama terpanggil untuk sama-sama menimba pengetahuan. Oleh itu, bersama kita dalam webinar ini, dua orang panel yang begitu hebat yang akan membicarakan berkaitan tajuk webinar pada kali ini. Justru, pastinya kita ingin mendengar pendapat dan pandangan mereka dalam webinar ini. Warga Maya yang dikasihi, kita tampilkan ahli panel pertama yang berusaha Dr. Dester Silam, merupakan Ketua Jabatan di Jabatan Kepimpinan Kurikulum dan Co-Kurikulum IAB Cawangan Sabah. Dari segi pendidikan, beliau memiliki ijazah Sarjana Muda Pendidikan dan Sains Sosial Sejarah dari Universiti Malaysia Sabah dan dalam masa yang sama telah menerima anugerah pingat emas dan Chancellor Pelajar Terbaik Keseluruhan Kurikulum dan Co-Kurikulum tahun 2002. Seterusnya, memiliki ijazah Sarjana Pendidikan Kurikulum dan Pengajaran dari Universiti Malaysia Sabah tahun 2014 dan pada tahun tersebut mendapat anugerah Pelajar Terbaik Keseluruhan Kerja Khusus dan anugerah Pelajar Terbaik Program Kurikulum dan Pengajaran. Pada tahun 2022 pula memperoleh ijazah Doktor Falsafah Bidang Kepimpinan juga dari Universiti Malaysia Sabah dan dianugerahkan aspirasi pasca siswasa. Sejarah perkhidmatan beliau bermula sebagai seorang guru akademik pada tahun 2002 hingga 2014 di SMK Segamak Lahadatu. Sepanjang perkhidmatan beliau di sekolah tersebut telah mendapat anugerah perkhidmatan cemerlang tahun 2003 dan guru cemerlang mata pelajaran sejarah tahun 2009. Pada tahun 2014 hingga 2016, beliau telah menyambung pelajaran ke peringkat master di Universiti Malaysia Sabah. Setelah tamat pengajian di peringkat master, beliau telah berkhidmat pula di Institut Aminuddin Baki, Cawangan Sabah. Atas keinginan beliau untuk meningkatkan lagi tahap akademik, Dr. Dester Silam telah melanjutkan pengajian ke peringkat kedoktoran pada tahun 2019 dalam bidang kepimpinan di Universiti Malaysia Sabah. Setelah tamat pengajian beliau pada tahun 2022 dalam ijazah Doktor Falsafah, beliau telah bertugas semula di IAB
cawangan Sabah hingga kini. Antara semangat utama beliau dalam bidang kepimpinan adalah mentor peserta Quality of Prime 2022, Johan Kebangsaan, pembimbing peserta terbaik kebangsaan program GRIL 2018 dan pembimbing peserta terbaik kebangsaan MPQEL 2018. Untuk itu, tanpa melengahkan masa, dipersilakan yang berusaha Dr. Dexter Silam untuk membicarakan tentang pemimpin pendidikan peneraju keilmuan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Terlebih dahulu, terima kasih kepada saudara moderator kita pada pagi ini, Dr. Ghazali. Tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini saya diberi peluang dan kesempatan untuk berkongsi tentang aspek sedikit tentang pembelajaran sepanjang hayat. Jadi saya mulakan perbincangan atau perkongsian kita pada hari ini dan sedikit latar belakang dalam dunia pendidikan. Saya ditempatkan pada tahun 2002 sebagai seorang guru lah di daerah Lahad Datuk. Dalam fasa, saya ingat memori ketika ditempatkan sebagai seorang guru pada waktu itu. Pada waktu itu, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya saya ni dalam bidang sejarah ketika dalam buat first degree dalam sejarah. Tetapi bila penempatan tu tiada pilihan, mau tidak mau saya masih ingat lagi, saya diminta untuk mengajar bahasa Inggeris. Saya terkenang waktu itu menurut pengetua di sekolah tempat saya mula-mula lapor diri tu. Dia kata sekurang-kurangnya Dexter boleh bantu kepada murid untuk yes, no. Sekurang-kurangnya bila ditanya what is your name, they can answer in English lah. Jadi saya menerima sebagai satu cabaran untuk demi anak-anak bangsa lah. Itu sedikit sejarah. Saya berada di sekolah lebih kurang dalam 13 tahun sebagai seorang guru. Daripada seorang guru biasa, saya menjadi guru kanan disiplin. Guru kanan disiplin saya ingat saja. Kemudian saya diberi peluang untuk menjawab jawatan sebagai ketua panitia, ketua jabatan, ketua bidang. Dan saya ingat dalam perkhidmatan, pada 6 tahun dalam perkhidmatan tu, alhamdulillah rezeki saya lah, saya memohon untuk menjadi guru cemerlang dan alhamdulillah dipermudahkan. Akhirnya saya menjadi guru cemerlang sejarah. Itu di sekolah. Selepas lebih kurang 13 tahun di sekolah, saya melihat bahawa sebagai seorang pendidik kita perlu untuk memperkembangkan potensi diri dari aspek macam kita perlu menambah ilmu. Sebab saya melihat hari ini ilmu pendidikan ni sangat pantas dan terlalu perubahan banyak berlaku. Perubahan-perubahan banyak berlaku. Jadi saya mengambil satu kesempatan peluang untuk cubalah melanjutkan pengajian dalam bidang sarjana, misalnya master. Jadi saya cuba untuk memohon HLP, hadiah latihan persekutuan pada tahun 2013. Jadi saya memulakan pengajian pada tahun 2014 lah. So saya buat dalam tempoh 2 tahun tuan-tuan. Jadi pada waktu itu saya mengambil peluang lah, saya buat dalam bidang kurikulum pada waktu itu 2 tahun dalam pengajian. Sebab saya begini, bila kita diberi peluang untuk belajar ni, saya memang jenis yang sangat fokus lah pada waktu itu tuan-tuan dan puan-puan. Jadi alhamdulillah 2 tahun tamat pengajian itu saya tamat dengan, saya berani cakap tuan-tuan dan puan-puan, cemerlang juga sebab saya mendapat anugerah pelajar terbaik keseluruhan. Sebab saya buat separuh untuk mix mod nama dia, maafkan saya. Jadi saya menjurus kepada penulisan disertasi dan juga saya ada kelas lah, ada periksaan. Alhamdulillah sepanjang semester itu, ini sebagai motivasi kepada diri saya dan kepada tuan-tuan dan puan di luar sana. Saya berjaya mendapat poplet lah untuk setiap semester. Jadi secara tidak langsung saya juga diberikan anugerah sebagai pelajar terbaik master pada waktu itu dan penulisan terbaik lah untuk disertasi. Mungkin sebab saya jenis yang minat kepada bidang penyelidikan, penulisan. Alhamdulillah saya pada waktu itu, saya ketika menunggu penempatan, saya berpeluang untuk menghadirkan diri temuduga di Institut Aminuddin Baki, Cawangan Sabah. Jadi 2016 itu sebaik tamat pengajian, saya diberi peluang saya kata ini satu peluang kepada saya ditempatkan di Institut Aminuddin Baki lah sebagai pensyarah di situ. Jadi bila masuk ni, saya rasa satu dunia yang berubah secara total. Kalau saya kata 360 darjah. Sebab daripada konteks pedagogi, saya beralih kepada andragogi. Dan andragogi dalam konteks ini lebih menjurus kepada kepimpinan. Bidang kepimpinan sesuai dengan peranan Institut Aminuddin Baki itu sebagai pusat latihan kepimpinan pendidikan. Jadi satu
benda baru bagi saya. Saya pun mulalah melibatkan diri saya dalam aspek-aspek pendidikan, kepimpinan. So banyak yang dipelajari, macam saya sangat pada waktu itu saya memang fokus, mula-mula masuk IAB ni saya memang tertarik dengan, seingat saya lah, perancangan strategik organisasi, kemudian kita ada kepimpinan instruksional, dan saya ditempatkan, saya ingat sangat, di Jabatan Penyelidikan. Dalam tempoh 3 tahun itu, tuan-tuan dan puan, saya terfikir bahawa perubahan-perubahan dalam dunia pendidikan ini kita perlu seiringkan dengan diri kita. Jadi ilmu itu ada, kita tidak menafikan semua ada ilmu pendidikan, tapi kita perlu tambah lagi dengan apa yang ada pada waktu ini. Kalau hari ini kita cakap mengenai AI misalnya, ya, artificial intelligence, macam-macam lah, dunia ICT, tapi tidak boleh pisahkan dengan kepimpinan, sebab kepimpinan itu akan membawa perubahan dalam dunia pendidikan. Jadi saya sekali lagi tergerak hati untuk melanjutkan pengajian lah dalam bidang Doktor Falsafah. Jadi saya cuba sekali lagi, untuk memohon HLP, dan alhamdulillah saya memohon pada tahun 2019 itu saya dapat keputusan dan saya diberi cuti dalam tempoh 3 tahun untuk menyiapkan PhD. Jadi tuan-tuan dan puan, saya teruskan dengan saya melalui fasa pengajian yang agak mencabar, bukan lagi sangat mencabar. Sebab saya tergolong dalam kumpulan 2019, kita faham itu adalah pada hujung-hujung itu kita mula sudah dikejutkan dengan isu-isu khasnya ni lah COVID lah. So bila masuk fasa 2019, 2000 itu 2000. Jadi saya 2020 saya rasa macam cabaran itu agak berbeza. Sebab kita ada PKP, saya lagi melalui fasa PKD, tapi saya perlu siapkan tesis. Dan saya suka kongsi sini, cabaran ya dalam buat PhD ni. Tadi itu cabaran yang di luar jangka lah bila COVID datang. Tapi kita sendiri sebenarnya menghadapi satu proses cabaran yang sangat besar. Jadi saya ingat untuk memilih tajuk saja ya. Sebab saya sudah ada satu mindset ya. Memang saya mohon untuk bidang kepimpinan. Saya memang mohon HLP itu dalam bidang kepimpinan. Jadi bila saya dapat tawaran pun dalam bidang kepimpinan, saya sangat bersyukur. Jadi bila kita belajar ni, tuan-tuan dan puan, dia ada proses yang kita hantar berkali-kali pun. Itu saya rasa pendengar-pendengar di luar sana yang sudah ada pengalaman dalam bidang pengajian ni faham lah kan. Akhirnya saya dapat satu ketetapan dengan sokongan yang sangat baik ya, daripada penyelian saya untuk membuat kajian tentang kepimpinan pulau. Macam sesuatu yang barulah bagi saya. Jadi bila fikir-fikir, akhirnya terjadilah satu tajuk yang saya bawa daripada dan berkekalan lah, alhamdulillah. Tajuk penyelidikan saya itu kompetensi kepimpinan dan kepimpinan instruksional pengetua sekolah pulau di negeri Sabah. Dan bidang pendidikan saya adalah bidang kualitatif lah, sebab mungkin itu jiwa saya. Kalau asalnya pun dulu di sekolah menengah ya, saya bersekolah dulu di SMK Agassi Lahadatuk. Saya memang pelajar aliran sastra ya, saya memang minati sastra lah. Kalau dengan izin ya, kalau dulu tu orang kata pelajar-pelajar jiwa, so mungkin saya minat dalam bidang penulisan, so saya memang memilih bidang itulah, tuan-tuan dan puan. Jadi 3 tahun itu sebenarnya saya manfaatkan sebaik-baiknya. Suka saya ingatkan ya, tuan-tuan dan puan, sebenarnya apabila kita dapat cuti belajar itu, saya melihat itu bukan cuti dalam konteks kita mungkin cuti daripada rutin harian kita masuk pejabat bekerja, tetapi sebenarnya kita memasuki satu fasa baru. Jadi disiplin sangat perlu, sebab tidak bercuti kita tidak bercuti, kita bekerja, tetapi bekerja untuk menamatkan, untuk menghasilkan penulisan, untuk menghasilkan banyak perkara dalam pengajian kita. Jadi saya melihat itu sebagai satu perkara baru, dan asas dia adalah disiplin. Sebab saya punya rutin saya, tuan-tuan dan puan-puan, bangun pagi, walaupun saya tak masuk pejabat, saya akan berada di perpustakaan ini, di library UMS itu, dari pagi sampai habis waktu pejabat. Dan ada kalanya, ini sedikitlah, sehingga ke malam. Bukan saya kata sebab saya jenis kutu buku, tidak, tuan-tuan dan puan-puan, tapi saya rasa cuti yang diberi itu adalah cuti untuk saya belajar. Jadi saya perlu fokus kepada bidang itu. Sedikit tips pada tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, sebab bagi saya, mungkin
Saya jenis yang sangat uh, suka membaca. Saya memang sangat suka membaca. Jadi kalau walaupun saya dalam dunia pendidikan tu, kita perlu sentiasa ni lah, banyak ilmu dalam semua perkara. Jadi saya mengambil ruang dan peluang itu, belajar itu. Saya kaji banyak benda ya, untuk ni lah, membekalkan diri dengan ilmu pengetahuan ya, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi selepas tamat pengajian tu, alhamdulillah, cuti yang diberikan mungkin kerana Allah permudahkan. Saya selalu kata saya bukan hebat, tapi Allah permudahkan. Jadi saya berjaya menamatkan pengajian saya dan kembali semula ke Institut Aminuddin Baki sebagai pensyarah juga ya, tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya balik itu, saya memang, sebab jiwa saya ni jiwa mengajar. Kalau dulu pengalaman pedagogi, saya kembali kepada andragogi lah. Saya masih, sebab bagi saya ilmu yang kita ada ni adalah pinjaman yang Allah anugerahkan kepada kita, yang perlu dikongsikan. Jadi saya kembali dan saya ditempatkan di bawah Jabatan Kepimpinan Bahasa dan Komunikasi. Bercakap tentang Jabatan Kepimpinan Bahasa dan Komunikasi, saya mungkin minat saya dalam bidang pengucapan awam sangat dalam, tuan-tuan dan puan. Sebab sedikit sejarah saya ingat, bila dulu pun di peringkat universiti saya sudah terlibat aktif dalam bidang pengucapan awam. Bila jadi guru tu pun saya ikut pertandingan bahas guru, dan bukan sekadar ikut ya, tuan-tuan dan puan, sedikit perkongsian. Saya dengan pasukan bahas guru saya juara ya, juara bahas guru peringkat kebangsaan 2004. Itu satu memori terindah lah. Tidak cukup dengan itu, saya sangat aktif dalam berpidato, inilah, dan sebagai seorang guru ni, dengan saya percaya kepada satu benda lah, ilmu yang kita ada tu perlu kita perturunkan kepada anak murid kita. Sebab kita ni menjadi pemimpin. Pemimpin dalam, kalau dalam keluarga kita juga pemimpin, di luar kita juga pemimpin. Di sekolah lagi lah, kita sebagai pemimpin kepada anak-anak murid. Jadi saya memimpin ya, saya ingat dulu di sekolah saya, SMK Segamat lah ada tu ya, saya bertugas sana. Saya memimpin pengucapan awam. Baik dari segi forum, pidato, bahas. Dan alhamdulillah, walaupun saya berada di kawasan pedalaman ya, sekolah saya SMK Segamat itu, tapi kita mampu meraih kejayaan hingga ke peringkat kebangsaan. Jadi saya rasa itu suatu pencapaian yang baiklah untuk saya, macam mana saya memimpin murid-murid saya untuk ikut serta dalam pertandingan dan membuahkan hasil. Itu juga adalah memori indah di sekolah. Jadi berbalik kepada kisah saya di Institut Aminuddin Baki ya, tuan-tuan dan puan-puan. Maksud saya, selepas saya mempunyai PhD dalam bidang kepimpinan ini, saya mula berkongsi. Sebab berkongsi tentang dapatan saya. Misalnya saya berkongsi dengan PPD. Saya pernah buat perkongsian di PPD Pulau Bangi. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, sedikit perkongsiannya tentang kajian saya ni. Di negeri Sabah, negeri Sabah adalah negeri yang paling banyak sekolah pulau di Malaysia. Jadi data 70 sekolah pulau di negeri Sabah. Daripada 70 tersebut, 5 daripadanya adalah sekolah menengah. Jadi sekolah menengah ni, sebab fokus kajian saya adalah pengetua, kita ada di SMK Pulau Gayah di Kota Kinabalu, SMK Pulau Bangi di daerah Kudat ya, dalam Pulau Bangi. Kemudian kita ada SMK Terusan Sugut di Beluran. Kita ada SMK Bumbung di Semporna dan SMK Wellesby. Dan saya hadir di kelima sekolah ini sebab penyelidikan kualitatif ini kita perlu turun. Kita buat penerokaan. Jadi saya melihat bagaimana sebenarnya perbezaan yang sangat jelas sekolah di pulau dengan sekolah di luar pulau. Jadi dari aspek kepimpinan itu saya lihat dapatan-dapatan baru. Sebab saya rasa sehingga hari ini pun, sebab apa yang saya difahamkan oleh penilai saya, pemeriksa saya waktu ketika saya viva, dan penyelidik saya sendiri cakap, penyelidikan kualitatif kepimpinan sekolah pulau itu adalah yang pertama dibuat di Malaysia ya, untuk pengetua ya, maksudnya saya menjurus kepada itu. Jadi saya rasa macam banyak benda yang sebagai seorang pemimpin yang perlu dikuasai sebab dia sangat berbeza. Misalnya ya, ini sedikit saya berkongsilah tentang dapatan saya sebab dia hasil daripada pembelajaran sepanjang hayat. Jadi saya lihat bila saya buat PhD itu, dia satu proses yang berterusan. Sedangkan sehingga hari ini pun saya masih belajar dan sentiasa belajar. Ya, itu yang perlu saya rasa sebab dalam dunia pendidikan yang sangat luas ni, yang berbentuk holistik ni, kita perlu sentiasa mencari ilmu, menambah ilmu. Sebab kalau tidak, kita akan ketinggalan dengan perubahan-perubahan yang terlalu pantas, terlalu drastik. Kalau kita tidak upgrade ya, dengan izin diri kita dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran, makanya kita akan tertinggal jauh.
Jadi saya balik kepada pendidikan saya itu, saya lihat misalnya dapatan saya pengetahuan tentang kehidupan di pulau. Seorang pemimpin dia mesti ada pengetahuan tentang kehidupan di pulau. Kerana aspek geografinya yang berbeza, budayanya yang berbeza, adat resamnya yang berbeza. Tapi yang paling menarik dalam penyelidikan saya ni untuk saya kongsikan adalah dapatan dari segi komunikasi. Kita percaya dalam konteks kepimpinan, komunikasi adalah asasnya. Komunikasi yang berkesan, bagaimana penyampaian dari seorang pemimpin turun kepada orang bawahan perlu. Dan itu memang sewajarnya ada dalam semua organisasi, termasuk dalam pendidikan. Tetapi menariknya dapatan saya itu, yang saya ingat sehingga hari ini, adalah dari segi kemahiran komunikasi itu, tetapi penguasaan bahasa tempatan. Dalam konteks ini, dapatan saya menunjukkan bahawa pemimpin, pengetua, baik pengetua guru besar yang ditempatkan di pulau, sekurang-kurangnya mempunyai pengetahuan asas tentang bahasa tempatan. Sebab kalau kita lihat di kawasan pulau ni, masih ada masyarakat kita yang tidak boleh bertutur dan tidak memahami bahasa Melayu. Sehingga kan saya punya penyelidikan tu, anak dijadikan sebagai orang tengah untuk berinteraksi dengan ibu bapa. Jadi perlunya penguasaan bahasa tempatan, tapi bukanlah berarti seorang pengetua itu mesti dia pandai bercakap bahasa tempatan. Kalau di Sabah ni, bahasa tempatan di pulau seperti kalau di Kudat tu, seingat saya, bahasa dusun Bongi, kita ada bahasa Bajau, kita ada Ubian, bahasa Ubian lagi, bahasa Tausug, semua bahasa Sulung. Jadi benda-benda ini sebenarnya perlu ada asas kepada pemimpin untuk memudahkan interaksi dan komunikasi. Maafkan saya dengan izin satu lagi yang mungkin, biar betul. Satu lagi dapatan saya adalah kemahiran asas berenang. Sebab saya buat kompetensi. Jadi kompetensi ni ada 3 pecahan, tuan-tuan dan puan-puan. Satu pengetahuan, kemahiran dan tingkah laku. Dari aspek kemahiran juga dapatan saya menunjukkan bahawa kemahiran berenang itu perlu ada. Macam saya katalah sebelum ini dalam ISLAM, International Conference Education Leadership and Management. Saya kata bukan kita mau mengajar pengetua atau guru besar itu jadi pakar berenang seperti kuat lentang, kuat kupu-kupu, tidak. Tetapi dia mesti ada asas. Asas berenang itu adalah untuk tujuan sebat. Sebab dia punya keadaan itu sangat berbeza setiap hari. Kadang-kadang yang ulang-alik ni, mereka akan melalui jalan laut. Jadi dari segi faktor keselamatan untuk survive. Seingat saya kan, dalam kenapa saya tergerak buat kepimpinan pulau ni, ketika saya ditempatkan di Sultan Aminuddin Baki pada tahun 2016, bulan Ogos saya ingat Malaysia digemparkan dengan isu insiden bot karam di Kota Belud. Yang kes itu sebenarnya dia telah mengorbankan guru besar dan seorang guru. Sedangkan dalam masa yang sama ada yang survive, misalnya murid-murid ada yang selamat. Jadi kalau kita lihat, saya mengambil itu sebagai satu pengajaran untuk semua bahawa asas untuk mengapungkan diri misalnya di laut itu perlu ada lah untuk faktor keselamatan. Saya kongsi sedikit tentang uh, penyelidikan yang saya buat dalam PhD itu, sebab dia sangat istilah dia mempunyai satu kaitan yang rapat dalam dunia kepimpinan pendidikan lah, tuan-tuan dan puan. Jadi kita balik kepada apa yang kita ceritakan tentang pembelajaran sepanjang hayat. Bagi saya, tuan-tuan dan puan, saya tamat degree 2002. Saya tempatkan, kemudian ni perjalanan pembelajaran pendidikan sepanjang hayat lah. Saya tidak pernah berhenti. Saya terlibat aktif dalam, selain pengucapan awam dalam kajian tindakan. Saya membuat penulisan-penulisan. Kemudian saya sambung selepas 13 tahun bila kita balik semula ke universiti itu sebagai pelajar, memang selama ni aku mengajar. Akhirnya you duduk dalam kelas, ikut proses pengajian daripada pensyarah. Macam, okey, itu saya rasa itu tiada masalah sebab itu ada satu proses pembelajaran sepanjang hayat. Kemudian saya tamat master tu, saya balik ke IAB, mengajar 3 tahun bertugas sebagai pensyarah. Jadi saya kembali lagi menuntut ilmu. Jadi saya rasa dia tidak ada hentinya pembelajaran sepanjang hayat. Sehinggalah hari ini, walaupun kata okey, what next? Saya sekarang dalam proses menyiapkan modul bersama tim saya lah modul kepimpinan sekolah pulau. Dengan penuh pengharapan modul ini dapat siapkan. Ini impian saya. Saya sudah menghasilkan model kepimpinan sekolah pulau. Saya sudah ada model. Tetapi apa yang saya hasratkan adalah
saya dapat melahirkan satu modul. Jadi dalam proses melahirkan modul ni juga satu proses pembelajaran. Jadi pembelajaran sepanjang hayat, tidak ada akhirnya. Dan saya masih aktif dalam bidang pembentangan, untuk terlibat dalam seminar-seminar. Itu juga adalah satu proses pembelajaran sepanjang hayat. Kepada semua pemimpin di luar sana ya, macam pengetua, guru besar, penolong-penolong kanan ke, semua ketua jabatan, ketua panitia. Jadi kita tidak ada satu had bahawa contoh saya sudah menjadi seorang contoh pengetua. Pengetua pun atau guru besar proses untuk dia menambah ilmu itu berterusan. Ini yang bagi saya bila saya cakap pembelajaran sepanjang hayat, selagi nafas dikandung badan, selagi kita ini dipinjamkan nyawa kita oleh Allah, maka itulah proses pembelajaran itu sentiasa berlaku. Maafkan saya jika saya salah. Saya rasa pembelajaran itu berlaku di nafas terakhir kita pun di muka bumi ini kita masih belajar. Ya? Tuntutan ilmu itu tidak ada hadnya. Dan dalam konteks pembelajaran sepanjang hayat, melihat kepada pendidikan ni, saya sangat optimistik menyatakan bahawa kita mesti, dan proses pembelajaran itu tidak ada titik akhirnya. Kita akan ilmu-ilmu baru sentiasa hadir dengan keadaan hari ini. Dulu kita bercakap dengan dunia tanpa sempadan. Kemudian sekarang kita bercakap tentang AI. What next? Sebab itu satu yang saya tertarik ya ketika saya ada sesi bersama dengan kita punya ni Datuk Dr. Amin Senin ya. Saya belajar satu perkara tentang bila tercakap tentang masyarakat Malaysia Madani. Dalam masyarakat madani ini sebenarnya tuntutan yang kita perlu fikir adalah apakah kita mampu memenuhi tuntutan dan keperluan pada masa hadapan. Apakah modal insan yang kita ada hari ini, adakah murid-murid yang kita ada pada hari ini mampu memenuhi keperluan pada hari ini. Maafkan saya, keperluan pada masa akan datang. Sebab apa yang kita ada pada hari ini pasti akan ada perubahan-perubahan tuntutannya pada masa akan datang. Jadi, saya kata pembelajaran itu tidak ada hadnya. Pembelajaran sepanjang hayat itu sentiasa berterusan. Jadi, kita sebagai manusia yang berada dalam dunia pendidikan ini perlu untuk sentiasa memperluas ilmu pengetahuan kita, mempertingkat kemahiran kita. Ya? Jadi, kepada para pengetua, guru besar, saya rasa dia perlu untuk menjadi inspirasi, memberi motivasi, menyokong ya staf-staf bawahan ni jika mereka ada keinginan untuk sambung belajar. Sebab bila kita kata sambung belajar, tuan-tuan dan puan-puan, dia berbeza dengan kita duduk di pejabat. Yes, kita akan sentiasa ada nilai tambah dalam kita punya penyampaian, pengajaran, dalam kita punya pengetahuan dan kemahiran. Tetapi bila kita pergi sambung belajar ni, kita lebih berfokus, lebih berdisiplin. Jadi itu juga adalah satu proses saya rasa pembelajaran sepanjang hayat yang dia lebih dalam secara formal ya tuan-tuan dan puan-puan. Dan sebenarnya kita cakap mengenai beasiswa ni, dia tidak terikat kepada Kementerian Pendidikan saja. Banyak lagi peluang beasiswa-beasiswa kita ada. Tapi kita sangat beruntung dan bersyukur. Saya sangat berterima kasih kepada Kementerian Pendidikan Malaysia. Dengan adanya beasiswa hadiah latihan persekutuan itulah saya dapat master saya tamat. Kemudian saya dapat ilmu dalam Doktor Falsafah. Sebab dengan adanya peluang ini, tidak salah kita ambil peluang ini, kita pertingkatkan lagi lah ilmu yang kita ada. Ya? Jangan pernah berhenti untuk mencari ilmu. Itu yang saya pegang. Jadi, bila kita kata jangan berhenti untuk terus mencari ilmu, ini sesuai lah dengan konsep pembelajaran sepanjang hayat. Jadi, sebab dalam kita ni mencari ilmu itu juga saya sentuh kepimpinan ya, tetap saya akan sentuh kepimpinan. Kita sebenarnya memimpin diri kita. Memimpin diri kita untuk menjadi individu yang berdisiplin. Memimpin diri kita untuk kita mematuhi masa. Memimpin diri kita untuk menyiapkan setiap tugasan yang diberikan. Memimpin diri kita untuk sentiasa dibekalkan dengan ilmu pengetahuan. Sebab semua itu kepimpinan bermula dari diri sendiri. Jika kita berjaya memimpin diri kita dengan baik, maka apapun yang kita usahakan,
tak akan dapat capai. Jadi bukan saya kata, oh hebatnya saya memimpin diri saya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, saya kata saya berjaya memimpin diri saya dengan penuh disiplin untuk saya tamatkan pengajian saya mengikut masa yang ditetapkan. Ah, saya percaya di luar sana ramai lagi yang lebih hebat. Ramai juga yang mempunyai pengalaman yang berbeza. Saat kita pun ada masing-masing ada cabaran, ada laluan. Tapi dari aspek diri saya sendiri, saya berani katakan asasnya adalah bagaimana kita memimpin diri kita untuk kita memastikan apa yang kita rancang. Sebab seorang pemimpin yang baik, dia perlu merancang dengan baik. Dia perlu ada proses pelaksanaan yang baik. Dia perlu ada penambahbaikan. Saya cakap ni sebab aspek pemimpinan lah. Saya sangat suka kepada konsep PDCA. Plan, Do, Check, Action. So, itu bukan saja dalam aspek kepimpinan dalam organisasi. Kita memimpin diri kita juga perlu ada perkara-perkara ini. Jadi itu yang saya tekankan. Jadi bila kita ada keinginan untuk buat sesuatu, macam sesuai perbincangan kita hari ini, untuk meneruskan menambah ilmu pengetahuan, kita perlu juga ada aspek-aspek seperti itu. Bukan sekadar memimpin dalam organisasi, tapi memimpin diri kita sendiri untuk kita mencapai kecemerlangan, untuk kita memajukan diri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa pada akhir sesi ini, saya ingin berpesan kepada diri saya sendiri, kepada tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, bahawa apabila peluang dan ruang itu ada untuk kita menambahkan ilmu, pengetahuan, kemahiran, kita perlu grab the opportunity. Sebab peluang kadang-kadang datang hanya sekali dan tidak ada istilah cukup di situ untuk ilmu. Sebab ilmu itu ilmu Allah lah. Saya berani kata semua ini adalah ilmu yang Allah anugerahkan kepada kita, sangat luas dan tidak ada titik akhirnya. Kita dapat ini bila kita makin kita tambah ilmu pengetahuan kita, sebenarnya makin kurang lagi. So, bila kita ada ini, ada lagi benda-benda lain yang perlu kita tahu. Jadi kepada semua di luar sana, penonton di luar sana, ya, ambillah peluang yang ada untuk kita mempertingkatkan lagi kita punya ilmu pengetahuan, tidak kira dalam apa jua perkara, baik dalam bidang yang kita ada sekarang, macam kalau dalam bidang mungkin kurikulum kah, dalam bidang co-curriculum kah, dalam bidang pengurusan kah, dalam bidang kepimpinan, semua itu adalah ilmu yang perlu ada. Tips dari saya ya untuk semua dalam konteks pembelajaran pendidikan sepanjang hayat ni, pertama, balik kepada diri sendiri lah, nawaitu kita. Apa yang kita inginkan, biar ikhlas. Ikhlas dalam semua perkara. Ikhlas menuntut ilmu. Ikhlas dalam kita melaksanakan kerja kita. Ikhlas dalam kita memimpin. Bagi saya itu yang paling penting lah, asas dia. Kemudian, saya kata tadi, disiplin. Dan jadilah pemimpin yang hebat kepada diri kita sendiri. Apabila kita berjaya memimpin diri kita, insya-Allah kita akan mampu memimpin orang-orang lain untuk kecemerlangan diri, kecemerlangan bangsa, kecemerlangan agama, kecemerlangan organisasi, yang akhirnya semua perkara ini akan menyumbang kepada kecemerlangan pendidikan di negara kita. Sebab akhir daripada saya ya tuan-tuan dan puan-puan, pemimpin yang hebat bukan mampu melahirkan ramai pengikut, tetapi dia mampu melahirkan lebih ramai pemimpin-pemimpin yang hebat seperti diri sendiri. Jadi daripada saya rasa itu saja. Sekali lagi terima kasih atas peluang yang diberikan. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada kita semua. Sesungguhnya selalu saya ingatkan pada diri saya bukanlah hebat, tetapi Allah sentiasa ada permudahkan apa yang saya hasratkan. InsyaAllah dengan itu, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih daripada saya. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Dr. Dr. Silam atas perkongsian berkaitan pemimpin pendidikan peneraju keilmuan sebentar tadi. Warga maya yang dihormati, seterusnya kita tampilkan ahli panel kedua. Yang Berusaha Dr. Mila Yong merupakan seorang pengetua di SMK USJ 23 Selangor. Dari segi pendidikan, beliau memiliki ijazah Doktor Falsafah dalam pengurusan dan pentadbiran pendidikan
dari Universiti Teknologi Malaysia. Seterusnya, memiliki ijazah sarjana dalam pengurusan pendidikan dari Universiti Malaysia Sabah. Selain itu, beliau telah mendapat Bachelor Science dalam Business Accounting and Business Administration dari Universiti Kansas, Amerika Syarikat. Manakala, sijil perguruan dalam pengajian perdagangan beliau pula adalah dari Maktab Perguruan Gaya Kota Kinabalu. Dari segi perkhidmatan, Dr. Mila Yong telah memulakan kerjaya sebagai seorang guru di Sekolah Menengah Shantou, Kota Kinabalu dari tahun 1991 hingga 1995. Dari segi perkhidmatan, Dr. Mila Yong telah memulakan kerjaya sebagai seorang guru di Sekolah Menengah Shantou, Kota Kinabalu dari tahun 1991 hingga 1995. Seterusnya, pada tahun 2000 hingga 2007 telah dilantik sebagai penolong kanan co-curriculum di sekolah yang sama. Pada tahun 2008 telah berpindah ke IPG Kampus Gaya Kota Kinabalu sebagai pensyarah akademik. Pada tahun 2013, beliau telah dilantik sebagai Timbalan Ketua Jabatan Pendidikan Holistik IPG Kampus Gaya Kota Kinabalu hingga 2022. Dan pada tahun 2023 telah dilantik sebagai pengetua di SMK USJ 23 Selangor hingga kini. Untuk itu, tanpa melengahkan masa, dipersilakan Yang Berusaha Dr. Mila Yong untuk membicarakan tentang pemimpin pendidikan peneraju keilmuan. Dipersilakan. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Dr. Ghazali Sulaiman selaku moderator kita pada pagi ini, dan saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Puan Kaziati binti Osman, pengarah IAB Cawangan Sabah, kerana telah mengundang saya dalam webinar Sembang Santai ini. Dalam webinar ini, saya lebih suka membuat perkongsian tentang pengalaman saya sendiri, iaitu kenapa penting pembelajaran sepanjang hayat kepada seorang pemimpin pendidikan. Saya mula memegang jawatan sebagai pemimpin pada tahun 2000. Waktu itu saya dilantik, diberi kepercayaan oleh pengatua saya untuk menjadi salah seorang penolong kanan di sebuah sekolah menengah di Kota Kinabalu. Waktu itu saya langsung tidak pernah memegang tidak pernah mempunyai pengalaman ataupun memegang apa-apa jawatan sebelum ini, dan itu merupakan satu cabaran kepada saya. Oleh itu, saya mengambil keputusan untuk melanjutkan pelajaran di peringkat sarjana, peringkat master dalam bidang pengurusan dan juga pentadbiran pendidikan. Tidak dinafikan daripada ilmu yang diperolehi semasa belajar di UMS itu banyak membantu saya untuk memegang ataupun menjalankan amanah tugasnya sebagai seorang penolong kanan, dan juga secara tidak langsung membantu pihak sekolah. Memandangkan minat dalam bidang ilmu pengurusan dan pentadbiran pendidikan ini, saya tidak berhenti di situ sahaja. Saya meneruskan pengajian saya di peringkat PhD dalam bidang yang sama, iaitu dalam bidang pengurusan dan pentadbiran pendidikan. Jadi apabila saya dilantik untuk menjadi seorang pengetua di sekolah ini, SMK USJ 23, pada waktu itu apabila saya menerima surat, saya dimaklumkan saya ditempatkan di sekolah ini, saya tidak merasakan itu satu tekanan ataupun merupakan satu bebanan kepada saya, kerana berdasarkan apa yang saya lalui melalui pengetahuan yang saya ilmu-ilmu yang saya perolehi, dan juga pengalaman saya sebagai penolong kanan di sekolah, ia menjadikan saya berani, iaitu saya sanggup menghadapi cabaran ini, walaupun
saya berada mungkin jauh daripada tempat asal saya. Ya. Dan saya merasakan ini adalah satu tanggungjawab yang diamanahkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, ya. Dan saya juga menganggap ini adalah satu peluang kepada saya untuk memimpin sekolah ini. Ya, dan saya merasa dan juga saya mempunyai keyakinan, mempunyai keyakinan yang tinggi, dan saya bersedia untuk memimpin sekolah ini. Itulah antara saya rasakan bahawa pengetahuan-pengetahuan iaitu melalui pembelajaran sepanjang hayat membantu saya. Okey, seterusnya, berdasarkan pengalaman saya juga apabila belajar sepanjang hayat ini dalam tempoh perkhidmatan ini, saya dapat belajar sesuatu lebih cepat. Walaupun apabila kita belajar di peringkat universiti, dia mungkin lebih kepada teori, lebih teori, dan teori ini sebenarnya dia juga memberi kita kepada sesuatu pendedahan tentang sesuatu yang berlaku di organisasi sekolah. Jadi pendedahan ini apabila kita berada di sekolah, dia banyak membantu kita, belajar sesuatu perkara yang baru di sekolah dengan lebih cepat, lebih mudah kepada saya. Kerana kita telah mempunyai satu asas, di peringkat pembelajaran kita di sepanjang hayat sebelum ini, iaitu sama ada di peringkat master ataupun di peringkat PhD. Jadi sesuatu yang baru di sekolah bukanlah sesuatu yang dianggap satu isu kepada saya, kerana saya boleh mempelajari sesuatu yang baru itu dengan mudah dan juga dengan cepat. Okey. Seterusnya, pengalaman saya juga apabila saya melalui proses pembelajaran sepanjang hayat ini, dia akan dapat meningkatkan kemahiran saya sendiri. Seperti mana kita tahu, pembelajaran sepanjang hayat ini bukan sahaja pendidikan berbentuk formal, iaitu di peringkat pengajian master atau PhD. Pembelajaran sepanjang hayat ini juga boleh berupa kursus-kursus jangka pendek, seminar, melalui pemerhatian secara di lapangan dan sebagainya itu. Jadi ini juga merupakan pembelajaran sepanjang hayat. Jadi dalam diri saya sendiri, walaupun saya telah menguasai pembelajaran secara formal di peringkat PhD itu sendiri, tidak bermaksud saya telah menguasai semua ilmu-ilmu dalam pengurusan pendidikan. Pada masa yang sama juga, saya juga menghadiri kursus-kursus yang dianjurkan oleh pihak AIB, daripada pihak JPN atau PPD. Okey, saya akan hadiri, dan di situ juga saya sebenarnya belajar bagaimana mengurus dan mentadbir sekolah di organisasi saya sendiri. Maksudnya saya juga pergi ke lapangan, untuk melihat apa isu-isu di situ, dan saya dapat menguasai dari segi perkara-perkara yang berlaku di lapangan tadi. Dan daripada itu juga kita perlu ada sikap empati, bukan setakat simpati. Contohnya daripada empati ini, kita dapat memahami isu-isu apa yang berlaku di sekolah, apa yang berlaku dengan guru-guru, apa yang berlaku dengan murid-muridnya. Ini juga adalah satu proses pembelajaran sepanjang hayat. Oleh itu, apa yang saya dapati, pembelajaran sepanjang hayat ini kita perlu teruskan sebagai seorang pemimpin. Tidak dinafikan pembelajaran untuk menguasai sesuatu kemahiran dalam kepimpinan ini tidak semestinya melalui pendidikan formal. Pendidikan tidak formal juga melalui kursus-kursus jangka pendek, melalui pemerhatian juga, itu adalah sesuatu yang juga boleh dianggap sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Okey, tetapi apa yang menariknya, apabila kita dapat menguasai kedua-dua ini, dia akan membantu kepada
seorang pemimpin pada diri saya sendiri juga ya untuk memimpin sekolah. Apabila kita membincangkan uh, pembelajaran sepanjang hayat ini, ya, tidak bermaksud ya, pembelajaran sepanjang hayat mesti dalam berbentuk formal, mesti mempunyai master, mesti mempunyai PhD. Tidak ya. Bagi saya, pembelajaran sepanjang hayat ini juga boleh berbentuk tidak formal. Contohnya, ya, menghadiri kursus jangka pendek, menghadiri seminar, menghadiri taklimat, ya, turun ke lapangan. Itu semua juga adalah pembelajaran sepanjang hayat. Dan saya akan menggunakan peluang ini jika ada apa-apa kursus, ada apa-apa taklimat yang melibatkan pengatua, saya akan hadir. Karena ini juga peluang saya untuk mempelajari uh, perkara-perkara yang berkaitan pengurusan dan juga pentadbiran sekolah. Ya. Dan saya tidak akan minta penolong-penolong kanan lain jika pengatua diminta hadir menghadiri apa-apa yang berkaitan dengan kursus taklimat dan sebagainya. Kerana ini juga seperti yang saya katakan tadi adalah peluang untuk saya untuk menguasai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pengurusan dan pentadbiran. Okey, saya ingin menarik minat sedikit ya tentang bagaimana pembelajaran tidak formal ini ya secara tidak langsung juga banyak membantu saya sendiri. Ya. Contohnya aja, jika saya menghadapi apa-apa isu yang berkaitan dengan pengurusan dan pentadbiran sekolah, saya akan menghubungi pengatua-pengatua yang senior principal. Saya akan tanya mereka, minta nasihat, ya, nasihat tentang apa tindakan yang perlu diambil, juga berkaitan dengan dasar-dasar KPM. Dari situ juga merupakan contoh di mana pembelajaran sepanjang hayat itu boleh berlaku. Ya, saya tidak akan mengambil sesuatu keputusan. Ya, saya perlu rujuk dan belajar daripada pengatua-pengatua cemerlang, pengatua-pengatua senior. Begitu juga berkaitan dengan pengurusan kewangan. Dalam pengurusan kewangan, saya perlu berhati-hati. Ya, oleh itu jika ada sesuatu perkara ya, yang tidak jelas, ya, saya juga belajar meminta nasihat daripada pakar-pakar kewangan di situ. Seperti yang saya katakan tadi, ya, melalui pembelajaran sepanjang hayat ini juga berlaku sehari-hari di sekolah saya, di mana saya akan memerhatikan proses PDPC di kalangan guru-guru saya, memerhatikan murid-murid saya. Di situ juga saya perlu dapat belajar daripada apa yang dikatakan sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Contohnya isu-isu guru, ya, saya perlu lihat dan perlu mendengar. Di sinilah saya perlu mempunyai sikap empati kepada guru-guru. Dan saya bersifat terbuka. Ya, saya sifat terbuka dan guru-guru amat dialu-alukan untuk berjumpa dengan saya. Dan mereka pada bila-bila masa boleh datang ke pejabat saya untuk berbincang, dan pada masa itulah juga saya melihat dan mengambil peluang ini dan menunjukkan sikap empati apa yang berlaku dengan cikgu-cikgu itu. Dan saya juga berusaha pada masa yang sama untuk mencari jalan penyelesaian, ya, dan berbincang juga di kalangan penolong-penolong kanan, ya, minta pandangan mereka ya tentang sesuatu isu sebelum sesuatu keputusan dilakukan. Seterusnya, salah satu juga berkaitan dengan pembelajaran sepanjang hayat ini yang melibatkan pembelajaran secara tidak formal ialah saya mengamalkan sikap reflektif, ya, iaitu sesuatu aktiviti, sesuatu program dan sebagainya. Saya akan membuat reflect balik, ya, kita akan membuat reflect ya tentang ya dari segi keberkesanan, kekuatan, kelemahan, ya,
itu juga adalah sebenarnya sebagai salah satu daripada proses pembelajaran, ya, di sepanjang hayat. Di mana apabila kita melaksanakan sesuatu program contohnya untuk perkembangan akademik, ya, kita perlu juga membuat postmortem, kita perlu membuat refleksi, di manakah kekuatan program tadi, di manakah kelemahan program tadi. Disitulah kita akan melihat, ya, sesuatu keberkesanan program yang dijalankan. Ya. Contohnya, ya, yang melibatkan tentang program-program akademik tadi, ya, kita akan sentiasa membuat dialog prestasi. Ya. Apabila intervensi telah dilaksanakan dan kita membuat penilaian dan kita akan membuat dialog prestasi. Adakah intervensi yang dilaksanakan itu memberi kesan kepada murid-murid? Adakah program yang dijalankan itu memberi kesan kepada murid-murid melalui penilaian tadi? Ini yang dimaksudkan dengan membuat reflektif. Dan jika didapati semasa dialog prestasi itu, program yang dilaksanakan itu kurang berkesan ataupun mungkin tidak memberi kesan langsung, disitulah perlu membuat penambahbaikan. Disitulah perlu kita membuat intervensi yang baru. Jadi ini juga merupakan satu proses pembelajaran sepanjang hayat bagi diri saya, di mana saya belajar daripada kelemahan-kelemahan yang berlaku sebelum ini. Di situ juga contoh pembelajaran sepanjang hayat. Mungkin program atau kaedah atau teknik atau intervensi yang digunakan itu, ya, tidak banyak membuat perubahan kepada murid-murid tadi. Ya. Jika kita dapati program ini tidak begitu berjalan, ya, kita perlu membuat sesuatu refleksi. Ya. Kita perlu membuat sesuatu refleksi, kita perlu melalui dialog prestasi tadi, dan kita buat penambahbaikan. Inilah saya katakan tadi bahawa pembelajaran sepanjang hayat ini melalui reflektif, ya, saya banyak, ya, membantu diri saya sendiri untuk mengurus dan mentadbir sekolah dalam pencapaian akademik. Melalui pembelajaran sepanjang hayat, ya, sama ada secara formal atau tidak formal, dan diaplikasikan, ya, dalam pengurusan dan pentadbiran sekolah, saya merasakan satu kepuasan, ya, kepuasan di mana saya telah membuat satu tindakan di landasan yang betul dan satu tindakan yang melihat tentang keperluan-keperluan di sekolah saya. Dan apabila sesuatu kejayaan diperolehi itu, kejayaan itu saya rasakan bukan kejayaan diri saya sendiri, ya. Kejayaan itu juga melibatkan, ya, guru-guru dan juga ibu bapa itu sendiri. Ya. Saya merasa seronok apabila melihat guru-guru merasa puas, ya, dengan usaha mereka, dengan kejayaan mereka, ya, begitu juga dengan ibu bapa, ya, yang sentiasa memberi sokongan dengan sekolah ini, ya. Itu juga merupakan satu kepuasan dalam diri saya, ya. Saya juga terima kasih kepada Dr. Ghazali kerana memberi ruang dan peluang kepada saya untuk berkongsi, ya, berkaitan dengan pengalaman saya sendiri berkaitan dengan pembelajaran sepanjang hayat, bagaimana ia dapat membantu saya sebagai seorang pemimpin sekolah. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha, Dr. Mila Yong, atas perkongsian berkaitan pemimpin pendidikan peneraju keilmuan. Warga maya yang dikasihi, perkongsian panel-panel tadi berkisar pada aspek pemimpin pendidikan peneraju keilmuan. Aspek yang cukup penting sebagai panduan kita bersama, terutamanya sebagai pemimpin di sesebuah organisasi pendidikan, yang mana selain memimpin sesebuah organisasi adalah digalakkan juga meningkatkan tahap akademik agar menjadikan sesebuah organisasi lebih berkualiti. Sehingga kita bertemu lagi dalam siri-siri webinar yang akan datang,
bagi pihak semua yang terlibat, tenaga produksi, pimpinan dan pelaksana IAP Cawangan Sabah, Kementerian Pendidikan Malaysia diucapkan ribuan terima kasih. Oleh itu, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Siang malam tidur aku tak lena, makin lama makin rindu badannya. Oh rindu, rindu manja. Boleh jumpa buat apa nak tunda, tunda-tunda bila masa nak jumpa. Oh rindu, rindu gila. Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Ayo sayang kita bersua, ayo kita kelentang-kelenting, kelentang-kelentung, alalale-lale. Ha, ha, ha. Ayo sayang kita bersua, ayo kita kelentang-kelenting, kelentang-kelentung, alalale-lale. Siang malam tidur aku tak lena, makin lama makin rindu badannya. Oh rindu, rindu manja. Boleh jumpa buat apa nak tunda, tunda-tunda bila masa nak jumpa. Oh rindu, rindu gila. Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumaat, Sabtu, Ahad.